Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan yang terutama kepada penyelaras subjek etika pentadbiran awam Dr. Siti Nurul Syamilah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Zati Raihanah, nombor matrik 290938. Pada hari ini saya dan rakan-rakan kumpulan saya akan membuat pembentangan bertajuk accountability. Saya perkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri, Zati Raihanah. Seterusnya adalah Azrul Rambawi. Seterusnya Siti Aidayu dan Nur Erma Azwani. Pertama sekali, saya akan memberi pengenalan tentang apa itu accountability. Accountability adalah tanggungjawab seorang pekerja terhadap tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh majikan di dalam sesebuah organisasi. Ia diperkenalkan sejak zaman dahulu lagi, di mana ahli falsafah Greek yang terkenal seperti Aristotle, Plato dan Zeno telah terlebih dahulu membincangkan berkenaan accountability dalam konteks pengadilan, hukuman dan kawalan sosial. Accountability mempunyai hubungan dengan beberapa fenomena termasuk pengadilan dan pembuatan keputusan, penilaian pelaksanaan, perundingan, pengurusan sumber manusia, pengambilan risiko dan keselamatan motivasi. Baiklah, seterusnya adalah definisi accountability. Ia adalah sifat bertanggungjawab terhadap seseorang atau sesuatu keputusan dan tindakan serta bersedia memberikan penjelasan atau kewajaran yang diperlukan. Accountability merupakan konsep sebagai tanggungjawab yang berkaitan dengan memberi keterangan terhadap sesuatu yang ditanggungjawabkan kepada seseorang. Kern 1996 pula mendefinisikan accountability sebagai jawapan mahupun penyelesaian terhadap tindakan kepada individu yang mempunyai autoriti tertinggi dalam organisasi bagi memberikan prestasi kerja yang terbaik dalam memberi arahan kepada pekerja. Bagi konsep accountability pula ialah pegawai perlu bertanggungjawab ke atas tanggungjawab yang diberikan dan bersedia menghadapi implikasi keputusannya. Contoh konsep accountability Rasulullah SAW dan para sahabat secara umumnya. Rasulullah SAW adalah kerana baginda memiliki kualiti nilai insan yang hebat dan menjadi contoh dalam mengamalkan accountability sehingga masyarakat Arab menggelarkannya Al-Amin. Jika saya benar, maka ikutlah saya, dan jika saya menyeleweng, maka perbetulkanlah saya bagi memastikan urus tadbir negara tidak tersesat, dan saya bersedia meletakkan jawatan jika gagal memenuhi accountability. Petikan ucapan Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Puan Nana kerana telah membentangkan pengenalan berkaitan tajuk accountability. Saya Azrul Rambawi Sanusi dan saya akan membentangkan subtopik berkaitan latar belakang kajian tajuk accountability. Accountability telah wujud sejak zaman purba lagi. Accountability ini digunakan dalam pemerintahan, perdagangan dan juga dalam bidang keagamaan. Perkembangan sejarah bagi accountability ini telah bermula sejak zaman monarki. Zaman monarki merujuk kepada satu zaman pemerintahan secara mutlak, berbeza dengan zaman pemerintahan Malaysia kini yang mengamalkan sistem demokrasi. Hasil daripada perkembangan sejarah ini akan memberikan kesan kepada globalisasi terhadap accountability. Accountability politik merujuk kepada ahli politik dan pihak kerajaan yang bertanggungjawab dalam memastikan kebajikan, penaiktarafan, penyelenggaraan, penjagaan, menyediakan kemudahan dan sebagainya kepada rakyat selepas memenangi pilihan raya yang telah dijalankan. Accountability kewangan merujuk kepada pengurusan keuangan yang telus, di mana setiap perbelanjaan yang digunakan oleh pihak kerajaan akan diaudit dan dilaporkan pada setiap tahun. Tujuannya adalah untuk mengelak berlakunya keterisan dan salah guna dana hasil daripada peruntukan yang disediakan.
Accountability profesional merujuk kepada pematuhan kod etika dalam bidang perubatan, pendidikan dan kejuruteraan. Di Malaysia, elemen kerajaan yang bertanggungjawab dalam mentadbir urus data keuangan adalah Jabatan Audit Negara Malaysia. Jabatan Audit Negara Malaysia ini berperanan penting dalam melapor setiap keuangan yang keluar dan pelaburan yang masuk serta keuntungan yang diperolehi oleh kerajaan. Kepentingan laporan ini dilaporkan adalah untuk memastikan tiada ketirisan yang berlaku melibatkan pihak kerajaan. 3 jenis audit adalah: yang pertama, audit persekutuan. Audit persekutuan adalah untuk projek persekutuan ataupun dana satu Malaysia. Yang kedua adalah audit negeri. Audit negeri ini adalah untuk kegunaan dalam negeri sahaja. Dan yang ketiga adalah audit badan berkanun ataupun pengurusan aset ataupun dana yang berkait dengan pihak kerajaan. Peranan audit persekutuan ini adalah untuk memastikan dana ataupun sumber yang diturunkan kepada kerajaan negeri disalurkan dengan baik dan juga menepati dengan spek yang telah ditetapkan. Manakala audit negeri adalah untuk menilai hasil projek yang telah dilaksanakan dengan menggunakan sumber daripada pihak kerajaan persekutuan. Audit badan berkanun ataupun government linked company ini bermaksud aset kerajaan yang berada dalam sesebuah syarikat seperti Tenaga Nasional Berhad, CIDP, Tabung Haji, Khazanah Malaysia dan lain-lain. Jadi peranan auditor ini adalah untuk mengaudit data-data ataupun aset-aset kerajaan yang berada dalam GRC tersebut. Walau bagaimanapun, ketirisan melibatkan accountability ini tetap wujud. Sebagai contoh, pada tahun 2018, Tabung Haji telah mencatatkan satu isu yang menggemparkan satu dunia melibatkan pelaburan yang telah dilakukan. Hal ini akan memberi kesan dan berkait dengan pihak kerajaan. Berikutan, kerajaan pada ketika itu adalah dipimpin oleh parti daripada Barisan Nasional. Hal ini kerana kerajaan mempunyai aset dalam tabung haji. Keadaan ini akan memberikan impak daripada parti tersebut dan juga pihak kerajaan serta negara Malaysia. Sekian saja pembentangan saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Cik Siti Adayu. Terima kasih. Penyelidikan dan analisis isu. Isu utama adalah pengurusan dana tabung haji. Tabung haji merupakan institusi keuangan yang sangat penting untuk umat Islam di Malaysia untuk menguruskan dana menunaikan haji dan umrah. Skandal ini melibatkan pengurusan dana yang menunjukkan pelanggaran accountability yang boleh terjadi di dalam sebuah institusi yang penting di dalam masyarakat. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja telah mengungkap kelemahan dalam sistem pentadbir urus serta pelaburan tabung haji. Kelemahan ini mengakibatkan kerugian yang besar serta menjadikan kebimbangan kepada pelabur. Pelanggaran accountability. Tabung haji telah terlibat dalam pelaburan yang tidak beretika, termasuklah melabur dalam perniagaan yang mempunyai masalah kewangan. Ini menunjukkan kegagalan pihak pengurusan tertinggi dalam menunaikan tanggungjawab mereka untuk melindungi pelabur dan mengelakkan risiko yang tidak perlu. Kekurangan ketulusan. Ketidakjelasan laporan keuangan menyebabkan pelabur tidak mengetahui risiko yang terjadi kepada dana mereka. Jadikan pelabur tidak menyedari pelaburan mereka
berisiko tinggi dan menyebabkan keraguan dan hilangnya kepercayaan terhadap pengurusan tabung haji. Dalam pelanggaran accountability, apabila pihak pengurus tidak menjalankan pemantauan dan audit secara berterusan, ia akan menjejaskan prinsip accountability. Ini menjadikan maklumat kewangan tidak disalurkan dengan adil yang mengakibatkan masyarakat hilang kepercayaan kepada institusi yang bertanggungjawab menjaga dana mereka. Teori accountability. Institusi awam seperti tabung haji perlu bertindak secara adil dan bertanggungjawab terhadap kepentingan pelabur. Pelanggaran accountability ini menunjukkan bahawa pengurusan keuangan tidak berlandaskan kepentingan awam tetapi dipengaruhi oleh faktor yang tidak jelas. Teori accountability. Institusi awam seperti tabung haji perlu bertindak secara adil dan bertanggungjawab. Kesan terhadap accountability, kepercayaan terhadap tabung haji yang terjejas mengakibatkan masyarakat dan ekonomi negara terjejas. Penurunan keyakinan ini menyebabkan pengeluaran wang secara besar-besaran yang mengurangkan aliran tunai di tabung haji dan menjejaskan pelaburan mereka bagi memberikan pulangan yang stabil kepada pendeposit. Hai, nama saya Nairma Azwani Muhammad Jaafar. Matrik saya 291003. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan cadangan meningkatkan accountability dalam pentadbiran awam. Yang pertama adalah mewujudkan kerangka dasar accountability. Kerangka accountability adalah penting untuk memastikan pegawai awam bertindak dengan etika dan bertanggungjawab. Yang pertama adalah penyelidikan dan analisis. Mengenal pasti amalan terbaik dan menganalisis keperluan semasa dalam konteks perkhidmatan awam di negara ini. Yang kedua adalah penglibatan pihak berkepentingan. Mengadakan sesi perundingan dengan pelbagai pihak adalah penting untuk memahami keperluan dan perspektif yang berbeza. Ini membolehkan kita mengenal pasti isu-isu utama dan mencari penyelesaian yang komprehensif. Yang ketiga adalah pemantauan dan penilaian. Penilaian berkala dan penambahbaikan berterusan adalah penting untuk memastikan sistem accountability terus berkesan dan relevan. Ini membolehkan kita mengenal pasti bidang-bidang yang memerlukan penambahbaikan dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Yang terakhir adalah pengurusan garis panduan. Menyusun garis panduan yang jelas tentang tanggungjawab pegawai awam adalah penting untuk memastikan accountability yang lebih baik dalam pentadbiran awam. Garis panduan ini harus merangkumi hak dan kewajipan pegawai serta prosedur dan protokol yang dipatuhi. Cadangan yang kedua adalah penilaian dan audit berkala. Yang pertama adalah audit kewangan. Memeriksa penyata kewangan dari corporate accountant untuk mengesahkan ketepatan urus niaga dan pematuhan peraturan kewangan. Yang kedua, audit prestasi. Menilai sejauh mana pelaksanaan tugas memenuhi objektif yang ditetapkan serta keberkesanan dan kecekapan penggunaan sumber. Yang terakhir adalah audit pemantauan. Mengesahkan bahawa semua tindakan pegawai awam mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Info, audit dan penilaian berkala penting untuk meningkatkan accountability pentadbiran awam. Ini melibatkan audit berstruktur, penetapan parameter dan piawaian objektif. Prosedur audit yang mantap dapat meningkatkan penggunaan dana awam dan menegakkan accountability. Manakala cadangan yang ketiga adalah sistem maklum malas yang berkesan. Platform dalam talian. Portalnya membolehkan rakyat memberikan maklum malas mengenai perkhidmatan yang diterima. Kemudian,
aplikasi mudah alih membolehkan pengguna menghantar maklum balas secara langsung termasuk gambar dan dokumen sokongan. Yang ketiga adalah sesi dialog, pertemuan berkala antara rakyat dan pegawai kerajaan untuk maklum balas secara langsung. Yang terakhir adalah laporan berkala, penerbitan laporan mengenai maklum balas yang diterima dan tindakan yang diambil. Cadangan yang seterusnya adalah latihan dan pendidikan untuk pegawai. Latihan dan pendidikan berterusan untuk pegawai awam penting bagi menjamin integriti dalam pentadbiran. Ini termasuk kursus etika, latihan konflik kepentingan, sesi perkongsian pakar dan pembelajaran dalam talian. Di sini yang pertama kita dapat lihat kursus etika dan integriti. Kursus berkala tentang prinsip dasar dan kepentingan moral dalam perkhidmatan awam. Yang kedua adalah latihan konflik kepentingan. Latihan untuk mengenal pasti dan menangani situasi konflik kepentingan. Manakala yang ketiga adalah sesi perkongsian pakar. Penceramah berpengalaman berkongsi pandangan tentang etika dan integriti. Manakala yang terakhir adalah pembelajaran dalam talian. Apa itu pembelajaran dalam talian? Ialah adalah platform dengan modul tentang etika, integriti dan pengurusan accountability. Cadangan yang seterusnya adalah sistem ganjaran dan hukuman. Sistem ganjaran dan hukuman penting untuk memotivasikan prestasi pegawai dan menjamin integriti tadbir urus. Piawaian jelas diperlukan untuk menilai kualiti perkhidmatan, ketetapan masa dan kelakuan beretika. Manakala bagi kes salah laku, tindakan tata tertib yang sesuai perlu diambil. Sistem ini juga perlu memasukkan latihan tentang kepentingan etika dan accountability. Pelaksanaan sistem ini akan menyumbang kepada peningkatan nilai accountability dan prestasi pegawai awam. Di sini kita dapat lihat bahawa terdapat dua kolom iaitu ganjaran dan hukuman. Contoh ganjaran adalah anugerah perkhidmatan cemerlang atau APC, insentif tunai dan peluang latihan profesional. Manakala dari segi hukuman adalah surat amaran, tindakan tata tertib dan pemecatan. Cadangan yang seterusnya adalah pelaporan awam tahunan. Apa yang perlu ada dalam pelaporan awam tahunan? Yang perlu ada adalah yang pertama, struktur laporan. Laporan mestilah mempunyai struktur yang jelas dan konsisten untuk memudahkan pemahaman dan perbandingan. Seterusnya adalah pengukuran kejayaan. Termasuklah langkah-langkah yang jelas untuk mengukur kejayaan sesebuah agensi kerajaan dan perbandingan dengan tahun yang lepas. Seterusnya adalah penerangan cabaran. Menerangkan kesukaran yang dialami dan strategi penyelesaian yang digunakan. Manakala yang terakhir, dalam pelaporan awam tahunan mestilah mempunyai akses yang mudah. Laporan tersedia dalam pelbagai format termasuk dalam talian, aplikasi mudah alih dan versi bercetak. Kesimpulannya, pelaksanaan strategi yang komprehensif dapat meningkatkan accountability dalam pentadbiran awam. Ini melibatkan pembangunan kerangka dasar, accountability yang teguh, penilaian dan audit secara berkala, sistem maklum balas yang cekap, latihan dan pendidikan pegawai, serta sistem ganjaran dan hukuman yang adil. Penerbitan laporan tahunan oleh agensi kerajaan juga penting untuk mempromosikan ketulusan dan meningkatkan kepercayaan rakyat. Melalui usaha-usaha ini, kita dapat meningkatkan prestasi pegawai awam dan keyakinan rakyat terhadap agensi kerajaan. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.